Saudara dan saudari, saya pasti perkataan diskriminasi sudah tidak asing lagi untuk kita dengar, kita lihat, bahkan kita alami. Diskriminasi dalam organisasi menjadi isu kami untuk dibahaskan dengan lebih terperinci. Istilah diskriminasi muncul pada awal abad ke-17 dalam bahasa Inggeris, di mana perkataan ini berasal daripada bahasa Latin sebenarnya, iaitu discernere. Diskriminasi membawa erti layanan yang tidak adil terhadap individu berdasarkan ciri-ciri yang tertentu seperti bangsa, jantina dan agama yang boleh membawa kepada kesan negatif terhadap kesihatan mangsa. Contohnya, mangsa boleh mengalami kemurungan, bahkan sehingga boleh mendorong kepada sakit gila. Buat pengetahuan semua, diskriminasi terbahagi kepada dua jenis, yakni diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Dalam pada itu, ia terbahagi kepada tiga kategori, iaitu persaingan realistik, persaingan sosial dan diskriminasi konsensual. Setelah melihat kes ini menjadi lebih serius, maka telah termaktub beberapa akta yang menolak jenayah ini, seperti Akta Kerja 1955, Tajuk 5 Seksyen 59300 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Assalamualaikum dan hai semua. Okey, sekarang saya akan mengupas 4 isu dan masalah yang sering berlaku di dalam organisasi. Isu yang pertama adalah diskriminasi gender. Ia berlaku akibat ketidaksetaraan dan ketidakadilan jantina yang menjadikan pekerja, tidak kira wanita ataupun lelaki, sebagai mangsa diskriminasi itu sendiri. Namun, diskriminasi ini sering terjadi kepada pekerja wanita kerana wujudnya stereotip yang mengatakan wanita ini lemah dan mudah untuk ditindas di tempat kerja. Isu yang kedua ialah diskriminasi berdasarkan umur, di mana pekerja yang berusia akan dilayan dengan tanggapan bahawa mereka tidak bermanfaat, menjadi beban pertahanan diri rendah dan juga akan sering sakit. Mereka dianggap lemah dan tidak berguna kepada organisasi untuk menjalankan pekerjaan, walhal sebenarnya pekerja berusia ini mempunyai lebih banyak pengalaman berkenaan organisasi itu sendiri. Isu ketiga ialah diskriminasi status sosial individu. Terdapat segelintir pekerja yang berpangkat tinggi bersikap sombong dengan pekerja bawahan ataupun pekerja pelatih di tempat kerja mereka. Dan situasi ini seperti sudah dinormalisasikan oleh pekerja yang tahap statusnya tinggi. Mereka juga memilih rakan sekerja yang setaraf dengan mereka saja. Bagi isu yang terakhir adalah diskriminasi terhadap orang kurang upaya, iaitu OKU. Para majikan telah memandang rendah kemampuan mereka sebagai pekerja OKU. Mereka juga selalu ditindas di tempat kerja. Para majikan sepatutnya tidak boleh bertindak sedemikian. Sebaliknya, harus memberikan golongan pekerja OKU ini sokongan moral untuk terus kekal menyumbangkan tenaga mereka di organisasi. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan pembentangan saya kepada Anissa. Terima kasih. Amalan diskriminasi yang dilakukan akan menyebabkan prestasi pekerja dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka terjejas. Hal ini kerana pekerja akan merasa tidak bersemangat dan menyebabkan sesuatu organisasi tidak dapat mencapai matlamat mereka. Secara tidak langsung, prestasi pekerja akan terjejas disebabkan diskriminasi ini mampu membawa kepada kejatuhan prestasi sesebuah organisasi. Selain itu, ia juga memberikan kesan kepada mental para pekerja. Pekerja akan mudah berasa stres dan tertekan, menjadikan mereka kemurungan serta boleh bertindak untuk membunuh diri. Ia juga mampu mengganggu mental mangsa seperti trauma untuk menghadapi masyarakat di sekelilingnya, lebih-lebih lagi apabila aduan yang dibuat kepada pihak atasan tidak diendahkan. Kesan ketiga ialah kadar pengangguran dalam Malaysia juga akan meningkat apabila berlakunya diskriminasi dalam pekerjaan, terutama sekali dalam proses pemilihan kerja. Jadi, diskriminasi terhadap pencari kerja akan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran secara tidak langsung, boleh mengakibatkan kelembapan ekonomi dan terbantutnya pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat ialah ia dapat mewujudkan suasana yang tidak harmoni dalam kalangan pekerja dan organisasi. Hal ini kerana diskriminasi yang berlaku akan menyebabkan seseorang pekerja itu berasa marah dan menyimpan rasa dendam dengan perbuatan tersebut. Jadi, apabila berlakunya situasi sebegini, sudah pasti akan menyebabkan hubungan antara majikan dan pekerja menjadi kurang enak
dan tegang, di mana ia akan menyebabkan suasana kerja yang tidak harmoni berlaku. Terdapat beberapa isu semasa berkaitan dengan diskriminasi dalam organisasi di tempat kerja. Hal berikut berlaku disebabkan beberapa faktor yang menjadi kebiasaan mereka. Jika dilihat dalam beberapa tahun ini, kita boleh simpulkan bahawa isu diskriminasi dalam organisasi ini bukanlah sesuatu yang baharu. Oleh itu, mari kita bincangkan tentang isu semasa diskriminasi dalam organisasi di Malaysia. Isu diskriminasi gender merupakan isu yang utama di Malaysia kerana isu ini melibatkan pekerja lelaki dan wanita. Jika kita lihat bahawa negara kita semakin sedar dengan isu diskriminasi dalam organisasi yang melibatkan pekerja wanita, ini sangat memberi peluang kepada semua orang untuk membuka mata dan memberi kesan positif untuk memajukan negara. Kita tidak boleh menghalang kemampuan seseorang itu walaupun mereka seorang wanita sahaja. Sesetengah wanita mampu untuk menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding lelaki kerana ilmu yang dipelajari dapat digunakan dalam bidang yang mereka ceburi. Yang seterusnya, isu diskriminasi perlindungan. Diskriminasi perlindungan ini kebiasaannya termasuk dalam status sosial individu seseorang seperti perbezaan taraf hidup seseorang. Isu ini sering berlaku di kalangan masyarakat dan boleh menyebabkan berlakunya ketidakadilan dalam organisasi seperti perbezaan gaji, tidak membayar masa tambahan bekerja dan hak-hak dalam organisasi juga tidak adil sama rata. Isu ini perlu diketengahkan supaya semua pekerja dalam organisasi mendapat keadilan yang sama rata serta boleh membangunkan pekerja yang berkualiti serta organisasi yang berjaya tanpa masalah yang kecil. Kita simpulkan dari diskriminasi pangkat bahawa orang yang berkedudukan tinggi lebih suka membuli orang bawahan dan pekerja baharu. Ini kerana mereka beranggapan mereka lebih pandai dan boleh mengarah-arahkan orang lain untuk membuat kerja. Ini juga termasuk dalam kes buli dan boleh menyebabkan seseorang itu stres dan suka memendam rasa. Perkara ini perlu diambil berat untuk mengelakkan berlakunya ancaman terhadap seseorang itu sama ada secara halus atau terang-terangan. Kes buli perlu dititik beratkan supaya semua pekerja bertanggungjawab dan amanah dengan pekerjaan mereka dan boleh membasmi isu diskriminasi pangkat terutamanya orang yang mengejar kuasa dan pangkat semata-mata. Perbandingan apa yang berlaku di negara kita Malaysia dengan apa yang berlaku di luar negara iaitu negara China ialah yang pertama, di negara kita Malaysia lebih ke arah diskriminasi pangkat. Sebaliknya, apa yang berlaku di luar negara iaitu negara China adalah mereka lebih mementingkan pekerjaan. Di Malaysia, seseorang yang berkedudukan pangkatnya yang lebih tinggi akan membuli pekerja bawahannya dan mengarah-marahkan mereka untuk menyelesaikan kerja yang diberikan. Selain itu juga disebabkan diskriminasi ini yang berlaku di Malaysia, maka terbentuklah buli-membuli antara satu sama lain di antara pekerja atasan dan pekerja bawahan. Malah, ianya sangat berbeza dengan negara China. Negara China ianya lebih mendiskriminasikan terhadap pekerjaan. Mana-mana pekerjaan di sana akan terbentuknya diskriminasi lebih-lebih lagi kepada pekerja buruh. Pihak atasan menggesa pekerja buruh untuk melakukan kerja lebih masa dan juga kerja yang lebih berat lagi untuk mengikut dan menyelaras selari dengan amalan standard global. Seterusnya ialah diskriminasi jantina. Ianya sangat berbeza apa yang berlaku di Malaysia dan di luar negara. Di luar negara, iaitu di negara China, diskriminasi jantina berlaku pada iklan televisyen dan juga iklan untuk pekerjaan. Malahan, apa yang berlaku di Malaysia diskriminasi jantina ini berlaku di sesebuah organisasi dan juga di tempat kerja. Di Malaysia, mereka lebih mementingkan lelaki dan menganggap wanita adalah lemah. Mereka akan berpihak kepada lelaki untuk pengambilan kerja berbanding dengan wanita. Malahan, apa yang berlaku di negara China ini dizahirkan dan ditunjukkan pada iklan televisyen yang menyebabkan masyarakat marah dan mengecam pihak produksi iklan tersebut. Iklan itu menggambarkan pandangan tradisi dan diskriminasi mendalam bahawa wanita kurang berkeupayaan berbanding lelaki dan mereka tidak dapat komited dengan tugas kerana peranan mereka sebagai penjaga keluarga.
Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai sebab-sebab berlakunya isu-isu diskriminasi ini. Yang pertama, diskriminasi wanita terjadi disebabkan oleh perbezaan gender. Perbezaan gender ini membawa kepada pelbagai bentuk diskriminasi kepada wanita, sama ada dari segi pengagihan upah, pembahagian pekerjaan, kenaikan pangkat, cuti rehat dan sebagainya. Sebagai contoh, saya ambil dari segi diskriminasi upah berlaku disebabkan oleh sikap majikan yang membeza-bezakan antara kualiti pekerjaan antara pekerja wanita dan pekerja lelaki. Mereka menganggap lelaki lebih layak untuk mendapat gaji yang lebih besar berbanding wanita kerana lelaki lebih banyak melakukan pekerjaan yang berat walaupun mereka dalam jawatan yang sama. Ia juga disebabkan oleh faktor fizikal lelaki yang lebih kuat dan tahan lasak membolehkan mereka untuk menyandang jawatan tinggi dalam organisasi seperti juruteknik, arkitek, operator dan lain-lain. Berbanding wanita, mereka lebih layak untuk mendapat pekerjaan dalam sektor perkhidmatan ataupun perkeranian kerana tugas itu lebih sesuai untuk sifat wanita yang lemah lembut. Yang kedua, diskriminasi umur pula terjadi disebabkan oleh andaian negatif terhadap kebolehan dan kemampuan pekerja yang lebih tua. Majikan membuat persepsi bahawa pekerja yang lebih tua mempunyai kemahiran yang ketinggalan zaman dan terlalu lambat untuk mempelajari perkara-perkara baru. Pengurus yang lebih muda juga akan berasa tidak yakin terhadap kebolehan pekerja yang lebih tua untuk menerima arahan daripada yang lebih muda bagi mempelajari kaedah baru dan teknologi baru. Oleh itu, faktor kemahiran dan fizikal yang mengikut teknologi moden ini menyebabkan berlakunya isu diskriminasi umur dalam pekerjaan. Yang ketiga, diskriminasi berdasarkan status sosial individu berlaku disebabkan oleh perbezaan status sosial antara individu dengan individu yang lain. Kebiasaannya, individu yang mempunyai status lebih tinggi tidak bergaul dengan individu yang mempunyai status lebih rendah. Ini kerana mereka memandang rendah dan menganggap diri mereka tidak layak untuk bergaul dengan golongan tersebut. Individu yang berstatus lebih tinggi juga menganggap bahawa diri mereka mempunyai kekuatan dalam masyarakat. Mereka selalunya dapat mengawal aktiviti orang lain mengikut undang-undang dan tata cara sosial. Manakala individu yang mempunyai status lebih rendah dijadikan kuli atau orang arahan untuk mengikut arahan orang lain. Akhir sekali, diskriminasi terhadap golongan OKU berlaku disebabkan oleh sikap majikan. Ini kerana sikap majikan yang tidak berminat dan enggan menyediakan kemudahan infrastruktur kepada golongan OKU. Majikan juga menganggap bahawa golongan OKU ini tidak boleh diharap kerana mereka sering jatuh sakit dan memerlukan perbelanjaan yang besar. Oleh itu, kebanyakannya golongan OKU ini sering dipandang negatif. Keadaannya dan fizikal yang kurang sempurna menyebabkan mereka tidak boleh melakukan kerja yang berat seperti yang diharapkan oleh majikan. Oleh itu, keadaan yang dilihat seperti kurang upaya ini menyebabkan berlakunya diskriminasi dalam golongan OKU dalam pekerjaan. Diskriminasi merupakan satu perbuatan yang sangat tidak bermoral di mana boleh menyebabkan berlakunya permusuhan dan ianya boleh berlaku di mana-mana sahaja, termasuklah dalam sesebuah organisasi atau di tempat kerja. Namun begitu, Malaysia juga tidak terlepas daripada masalah diskriminasi dalam organisasi ini. Jadi, diskriminasi dalam organisasi perlu dihapuskan untuk memacu ke arah kejayaan. Diskriminasi dalam organisasi ini juga datang dalam pelbagai bentuk. Oleh disebabkan itu, terdapat tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak tertentu berdasarkan isu dan masalah yang dinyatakan. Tindakan yang pertama adalah kesamarataan gender. Di sini, organisasi boleh memainkan peranan dengan memberi layanan sama rata kepada pekerja lelaki dan perempuan, iaitu tidak berat sebelah. Tindakan yang kedua adalah membangunkan dasar anti-diskriminasi dan menguatkuasakannya. Contohnya, kerajaan boleh merangka Age Discrimination Law kerana akta berkaitan diskriminasi umur ini masih lagi tertakluk di bawah Akta Kerja 1955. Tindakan yang ketiga adalah menghapuskan sikap bias ataupun berat sebelah dalam organisasi. Contohnya, pekerja berperanan tidak menindas orang yang berjawatan rendah daripada mereka. Tindakan yang terakhir adalah memberi peluang kepada OKU untuk terlibat dalam pekerjaan dan kerjaya. Contohnya, Kesatuan Sekerja boleh mewujudkan lebih banyak pasaran buruh kepada golongan OKU ini. Jadi, anda sudah dapat lihat betapa perlakuan tidak bermoral ini telah mengundang pelbagai bahaya yang memakan diri, bahkan membantutkan keharmonian negara pada masa kini dan akan datang. Maka, slogan kita satu bangsa, satu negara perlu menjadi kunci yang tersemat dalam sanubari rakyat Malaysia. Hal ini untuk menghentikan daripada perlakuan diskriminasi terutamanya dari sudut pekerjaan. Perlulah kita ketahui, hati yang murni perlu dididik sejak kecil lagi. Sekian ia sahaja daripada kami. Moga menjadi iktibar kepada anda semua. Terima kasih.